Baik. Jadi alhamdulillah itu maksudnya kesyukuran kita. Dan kita tuju kepada Allah SWT sahaja kerana apa? Kerana nikmat. Ya, kenikmatan itu datang daripada Allah. Oleh sebab itu, siapa yang beranggapan bahawa wujudnya kenikmatan lain daripada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mensyukuri nikmat kepada selain daripada Allah, iaitu daripada makhluknya, maka dengan melapaskan kalimah tadi mengandungi pengertian mensyukuri dan pujian itu hanya sia-sia. Sia-sia. Nah, patutnya sebut alhamdulillah, kembali kepada Allah segalanya tentang nikmat tadi. Dia sebut nikmat yang besar, hiduplah. Adapun nikmat lain tak terkira banyak. Yang ada pada tubuh anggota badan kita pun tak terkira dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, terusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, panjang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat ini. Mudah-mudahan dengan taat ni kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan qudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersuah lagi kita pada pertemuan kali ini untuk meneruskan lagi pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Salat. Dan kita masih lagi membicarakan buah tajuk perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian semasa melakukan rukun dan juga syarat-syarat salat. Ini berkaitan dengan kekhusyukan. Ini berkaitan dengan ruh salat. Ya, ingat bagaimana telah kita bicarakan, ya, yang dikatakan ruh, yang dikatakan khusyuk itu, pertamanya kita memahami apa yang kita lakukan. Kita fahami, kita menghayati, lantas kita menghadirkan maksud. Ya, maksud terutamanya ketika mana kita lapaskan, kita ucapkan. Yang dikatakan memahami itu juga termasuk dalam perbuatan, dalam ucapan dan konsentrasi kita lain tak lain pada hati kita, tumpukan pada solat itu. Maka di sinilah yang dikatakan
pemerhatian kita, fokus kita ketika kita melakukan solat. Dan ini yang dikatakan roh ataupun khusyuk itu. Kerana solat itu menyibukkan. Solat itu adalah suatu perkara yang sibuk. Usah disibukkan dengan perkara-perkara luaran. Kita banyak buat masuk perkara luaran, maka bertambahlah sibuk dalam urusan solat. Sibuk masuk apa dalam solat itu? Memahami itulah, menghayati itulah, ataupun menghadirkan maksud-maksud, makna-makna yang kita ucapkan. Itu dinamakan kesibukan. Dalam solat tu sibuk dah. Berapa kita nak menyibukkan perkara luar. Maka apabila datangnya perkara luar, kesibukan luar, maka biasanya orang akan terjerat, orang akan mengikuti kesibukan luar yang dikenali sebagai lintasan-lintasan. Bagaimana kita dah terangkan, lintasan hati, hak dalaman, dan juga lintasan luaran daripada panca indera kita. Apa dia daripada panca indera kita? Lain tak lain daripada mata kita, daripada telinga kita. Hak ni hak biasa, ini hak luar. Adapun hak dalaman, biasanya hak dalam hati. Ingat akan peristiwa yang lepas-lepas. Sama ada yang lepas lama dulu, ada yang lepas pertengahan, ada yang lepas baru-baru, dan ada yang ingat akan datang. Itu dia hak ni, hak dalam hati. Adapun hak luaran, panca indera dan juga yang dikatakan telinga dan juga mata itu, saat seseorang itu melakukan solat, mata duk melihat, memandang tempat-tempat yang tak sepatutnya, maka membicarakan tentang apa yang dilihat. Telinga mendengar ketika dia solat bunyi-bunyian, maka dia akan membicarakan tentang pendengaran dia. Tuan-tuan, inilah perkara yang melalaikan, perkara yang mengheret kita luar, jauh perjalanan. Ketika mana saat itu kita, tuan-tuan, gagal memokuskan amalan solat kita. Kita tak ada rasa lagi dah memahami, kita tak ada rasa lagi dah menghayati, malah menghadirkan maksud-maksud atau makna-makna yang kita ucapkan. Dan akhirnya natijahnya, tuan-tuan, lain tak lain, sehingga kita melakukan perkara yang boleh merosakkan solat. Terutamanya apabila kita layang yang dikatakan lintasan-lintasan baik luaran dan dalaman, kita akan lupa bacaan-bacaan yang sepatut kita baca. Kita lupa perbuatan-perbuatan yang sepatut kita buat. Malah kita lupa bilangan rakaat yang kita sepatutnya lakukan. Inilah orang kata bahayanya apabila tidak ada kekhusyukan, tidak ada orang kata roh salat. Baik. Jadi kita panah balik hak tu, supaya kita orang kata beri pemerhatian bagaimana yang disebut tentang roh solat. Baik, kita masuk seterusnya, selepas kita habis doa iftitah dan kita masuk dah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian kita mula pula dengan bismillahirrahmanirrahim, iaitu basmalah ketika mana kita nak baca al-Fatihah. Maka ketika melapaskan basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim, ketika mana tu? Selepas a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mula bismillah dululah, dan ingatlah bismillah dia merupakan salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Tidak sah kalau kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, terutamanya ketika mana kita membaca suratul Fatihah ketika kita solat. Dan bagaimana hukumnya? Hukum ketika baca Fatihah, dia termasuk dalam qauli, yang dikatakan sebutan. Bunyi kena sebut itu.
Sekadar telinga kita mendengar dan orang yang pertama sebelah kita mendengar. Ini adalah sebaik-baik qauli yang sepatutnya kita lapaskan. Apabila beralih kepada orang yang kedua, dah jadi makruh. Apabila beralih kepada yang ketiga sebelah kita tuan-tuan, sehingga menjadi haram. Itu pun kena tahu juga. Ya? Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika kita melapaskan kalimah basmalah ini, hendaklah kita sertakan bersama niat iaitu melalui bacaan yang diucapkan, iaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang disebut Ar-Rahman itu pemurah dan juga Ar-Rahim itu penyayang ataupun Maha mengasihani. Maha pemurah lagi Maha mengasihani. Ar-Rahman Maha pemurah, Ar-Rahim itu Maha mengasihani. Maka kita merasakan apa kita sebut itu dengan lapas yang betul, ucapan yang betul, dan sampai maksud qauli itu, maka kita datang pula maksud tadi. Dah mari dah maksud pengertian. Jangan mulut saja menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi tak sedar pun kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tidak menghadirkan maksud apa yang kita sebut. Ini mari lalu tuan-tuan. Yang dikatakan roh solat itu. Ini dalam bab qauli, dalam bab bacaan. Bagaimana dia kata memahami, faham apa yang kita baca itu. Maksud baca dengan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tukar baris. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Nu jadi. Sudah tuan-tuan. Apabila dah bertukar baris, sepatutnya ni Rahman disebut Nur Rahim, Nur apa ni? Bismillahirrahmanirrahim, dibaca bismillahirrahmanirrahim, baris depan nu itu, maka salah. Maka tak betul. Maka batalah solatnya kerana tidak betul akan basmalah ketika mana kita baca Fatihah. Berarti kena faham maksudnya kita baca betul-betul, sebut betul-betul baris dan makhraj huruf itu. Bismillah. Jangan millah. Ada baca millahirrahmanirrahim. Tak? Kadang-kadang bunyi sin, Bismillahirrahmanirrahim. Bis tak ada. Kena nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua ni Rahman, yang keduanya Nirrahim. Apa perbezaan tu? Rahman, ra dengan ha. Ha tu mati. Rah tu Rahman. Rahim, adakah Rahim juga? Tak. Sebab ha hidup. Ha bagi bawah. Itu dia. Ra bagi atas, ha bawah, bunyi hi. Rahim. Rahman betul lah, sebab ra itu bawa ha. Ra hidup bawa ha mati, jadi rah. Tapi Rahim tak boleh baca Rahim, kita baca Rahim. Sebab roh ha itu hidup, barisnya di bawah. Ini pun banyak orang belum kesilapan. Sama dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Baju semuanya Rahman, Rahim. Salah. Rahman tu betul lah. Rahim tu tak ada. Yang dikata ra itu bawa ha, sebab ra hidup, baris bawah. Jadi bagaimana? Rahim. Tadi Rahman, yang kedua Rahim. Bismillah tu. Bismillah pun dah salah dah. Macam mana ni tuan-tuan? Kenapa? Kerana tak pergi belajar lah, senang ceritanya. Tak pergi belajar. Dah lama dia rasa betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi betul dah tu macam betul je. Bacalah. Sampai bila? Sampai tua, sampai matilah maksudnya. Tak? Kalau dibaca lagu tu kok salah daripada muda sampai ke mati. Dan bagaimana solatnya? Tak betul lah. Bacaan qaulinya pada Fatihah bermula dengan bismillah itu dah salah dah. Tuan-tuan.
Apa tu lagi tukar baris tadi? Rahmanur Rahim. Jadi nu. Patutnya Nir Rahim. Nir Rahim. Dibaca Nur Rahim. Ada? Tak? Kita duk kata tengok. Nu tak setara dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam geni. Tapi nu. Tuan-tuan. Ya, kena jaga betul-betul. Baik, ini dikata memahami. Sebutan yang betul, makhraj yang tepat dan membetuli akan sebutan itu mengikut hukum tajwid yang telah ditetapkan. Hak atas-atas lah, apa bawah-bawah lah, hak mati-mati lah, hak huruf yang hidup bawa mati bunyi lagu mana, apabila tak mati lagu mana sebut. Itu dikata memahami. Baik, ya. Dan seterusnya menghayati. Bismillahirrahmanirrahim. Menghayati pula bacaan yang kita sebut tu. Baik-baik kalimah, baik-baik huruf yang ada pada kalimah ataupun ayat itu. Yang kedua, memahami, menghayati. Kemudian menghadirkan maksud. Yang kita sedang bincang ni, menghadirkan maksud. Maksudnya kita ucapkan ketika itu, kita bermunajat kepada Allah. Dalam erti kata, kita melapaskan ucapan itu kepada Allah dengan maksud sifat Allah Ta'ala yang disebut Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Pemurah lagi, Maha Mengasihani. Itu dia, tuan-tuan. Sekiranya perkara ini telah kita fahami, sebaiknya maka keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin mendalam dan mantap. Itu kesan dia. Kita menghayati, kita memahami, kita menghayati dan menghadirkan maksud, dia kata kita ni semakin yakin. Maka kita yakin yang pertama. Semakin yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita dengan Allah Ta'ala ni kita rasa semakin hampir, semakin dekat, sehingga dikata semakin mendalam serta mantap kita di sisi Allah kerana memahami maksud yang kita ucapkan, yang kita sebutkan. Kerana Allah lah yang menguasai segalanya dan tidak pernah terluput dari kekuasaan. Dalam bentuk Rahman dan juga Rahim tadi. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Sampai macam tu sekali. Sehingga kita dah masukkan erti kata faham, memahami, menghayati dan menghadirkan maksud. Maka apabila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dah kita dalam kesibukan, fokus kita pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Baik. Kemudian seterusnya dikata membaca Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillah selepas Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi disebut di sini Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang maksudnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini bermakna bahawa segala kesyukuran itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini dalam bentuk apa ni? Puji-pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda maksud itu pun memang maksud syukur, maka kita merasakan kesyukuran itu menyelinap masuk dalam jiwa nurani kita. Dengan apa? Dengan berbagai-bagai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kerana apa? Segala kenikmatan itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Nikmat yang kita perolehi banyak tak? Banyak, tak terkira. Nikmat hidup pun, tuan-tuan, tak? Suara mana tu? Tak ternilai harga. Kita dapat menapah ni. Tiap hari kita menapah. Tarik embuh, tarik embuh, tarik embuh. Maksudnya hidup kita. Nikmat hidup tu. Situ. Kok paling besar sekali. Kalau tak hidup kok, tak ada. Kaku. Terpaku. Tak boleh buat apa dah. Maka sebab itu dia sebut. Pagi-pagi lagi kita bangun daripada tidur, sebut sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah sekurang-kurangnya. Ataupun doa penuh. Ketika mana kita bangun daripada tidur, maksudnya doa selepas
bangun daripada tidur itu. Tapi kalau tak ingat, kurang-kurangnya sebutlah alhamdulillah. Baik, jadi alhamdulillah itu maksudnya kesyukuran kita. Dan kita tuju kepada Allah SWT sahaja kerana apa? Kerana nikmat. Ya, kenikmatan itu datang daripada Allah. Oleh sebab itu, siapa yang beranggapan bahawa wujudnya kenikmatan lain daripada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mensyukuri nikmat kepada selain daripada Allah, iaitu daripada makhluknya, maka dengan melapaskan kalimah tadi mengandungi pengertian mensyukuri dan pujian itu hanya sia-sia. Sia-sia. Nah, patutnya sebut alhamdulillah, kembali kepada Allah segalanya tentang nikmat tadi. Kita sebut nikmat yang besar, hiduplah. Adapun nikmat lain tak terkira banyak. Yang ada pada tubuh anggota badan kita pun tak terkira dah. Tak. Panca indera yang ada. Baik mulutnya, baik hidung, baik telinganya, baik matanya, baik otak yang Allah Ta'ala kurniakan. Anggota-anggota badan pula, tangan, kaki, ya, sendi-sendi. Allahu Akbar. Sebab tu sebut tak terkira nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak cerita pasal makan lagi. Tak cerita pasal nikmat yang kita kumpulkan, harta benda, baik kenderaan, baik rumah, baik anak, pinak, sehingga bercucu cici. Ya. Tu banyaknya nikmat tu. Nak kata bahawa selayaknya nikmat kesyukuran ini dan kita sebut yang dikatakan puji-pujian ini hanya senya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikata ada orang yang meletakkan ataupun mengembalikan nikmat-nikmat ini, ya, nikmat yang diberi Allah Taala, ya, dia tuju pula, maknanya dikata ada lagi nikmat-nikmat yang dia perolehi ini bukan daripada Allah segalanya. Maksudnya ada juga orang daripada makhluk. Daripada makhluk ataupun ditumpukan kepada bukan daripada Allah, makhluk dikata. Makhluk bukan daripada Allah nikmat-nikmat ni. Maka dikata tidaklah dikata membenarkan ucapanmu pada sebutanmu musbuk alhamdulillah rabbil alamin. Tiba-tiba nikmat itu mentuju kepada makhluk, maka dikata sia-sialah ucapanmu. Berbohonglah kamu dalam ucapanmu. Sebab apa? Ada lagi nikmat yang kamu letakkan daripada makhluk Allah. Selain daripada Allah ada lagi makhluk lain. Jangan sekali-kali. Sebab ianya datang segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ucapan yang keluar daripada bibirnya bertentangan dengan tindakan hatinya. Mulut sebut tapi hatinya tergelincir, hatinya ke arah lain, ke arah makhluk. Mulut sebut betul, ya betul, alhamdulillah rabbil alamin itu, tapi dalam hati tidak sebagaimana yang disebut di mulut. Maka ini dikata pembohongan, ini dikata pendustaan yang kamu ucapkan. Pada hakikatnya memang orang kata bukan hakikat saja, malah zahir dan juga hakikatnya semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat itu. Maka jadilah manusia yang bersyukur tadi. Syukur alhamdulillah dengan nikmat yang memberi ni. Mudah-mudahan ya diberikan lagi nikmat sihat tadi dan aku terus menjadi hamba yang taat dan juga patuh. Terutama dalam perintah Allah untuk melakukan segala ibadah, terutama ibadah dalam bentuk kefarduan, ya, di sirat, maka kita buat. Kerana nikmat yang Allah beri tadi kita kembalikan balik kepada Allah Taala. Baru betul. Ini dia kata ni. La in syakartum la azidannakum tu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, sekiranya kamu bersyukur, maka Allah Taala kata aku akan tambah lagi nikmat-nikmat. Ya, wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, maka ingatlah inna azabi lasyadid, sungguhnya azab aku amat pedih. Ya. Jadi kita berikan rasa nikmat, rasa syukur itu sepenuhnya daripada Allah dan kembalikan kepada Allah.
Barulah betul nilai itu kita kembali kepada Allah. Betul lah apa yang kita sebut di mulut dan sebut di hati. Dan insya-Allah di samping kita melaksanakan pula, kita mengembalikan pula rasa nikmat itu dalam ketaatan, dalam kepatuhan. Maka insya-Allah Allah akan datangkan balik atau menambahkan balik nikmat-nikmat ataupun penambahan nikmat-nikmat yang seterusnya. Kadang-kadang nikmat-nikmat yang seterusnya tuan-tuan dia datang dalam keadaan kata tak diduga. Dalam bentuk rezeki, dalam bentuk kesihatan. Benar? Rezeki melimpah ruah. Mari tak tahu daripada mana, serok daripada mana tak tahu, tiba-tiba ada je. Ini orang yang sentiasa hatinya, sentiasa tindak tanduknya bersyukur pada Allah. Betul lah. Apabila bersyukur maka aku akan tambah lagi nikmat kepadamu. Marilah nikmat-nikmat yang tidak diduga tadi. Begitu juga nikmat sihat. Allah memanjangkan umur. Allah meneruskan kesihatan itu dengan kekuatan yang ada. Boleh berjalan, mata cerah lagi, telinga dapat mendengar lagi. Maka insya-Allah Allah akan menambahkan lagi penglihatan itu. Mana kurang-kurangnya dapat melihat, mata itu kata lebih lama. Telinga itu lebih lama mendengar. Kaki itu dapat melangkah, memijak lebih lama. Betul tu. Walaupun akhirnya fana juga. Jangan kata lama-lama mana. Lama selama-lamanya tak juga. Sampai je hak dia. Tak. Walaupun dan sebut nikmat tadi lah. Nikmat panca indera. InsyaAllah Allah akan beri nikmat mata itu berterusan. Telinga itu berterusan. Maknanya mendengar. Kaki itu melangkah, memijak, tangan ini bergerak-gerak. Tapi ada noktahnya juga. Jangan kata terus menerus. Tak, sebab kita manusia bersifat panak. Ni mari juga lalah sok. Apa dia? Semakin meningkat umur, maka semakin kuranglah yang dikatakan nikmat-nikmat itu. Ditarik sedikit demi sedikit. Mata semakin kelabu. Telinga semakin tak dengar. Betul tak? Kaki orang kata apa dia? Dah pedih-pedih, kaki dah menyocok-nyocok. Apa dah lagi kaki kok pasal gaut. Kaki serban. Kebah pasal apa kecil manis. Gitu dia tuan-tuan. Ada orang terus sampai kekal dak. Tapi insya-Allah diberi tempoh itu agak lama sedikit. Kerana ketaatan kepatuhan kita kembalikan atas rasa syukur kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini luahnya pengertian syukur apabila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Janganlah apabila Allah Taala beri nikmat nikmat yang banyak ini kita salah guna. Salah guna lah kan. Mata itu patutnya melihat. Dan tak ada pun masa untuk melihat apa? Al-Quran. Tak ada masa pun kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tak ada masa pun untuk menilik ataupun mempelajari kitab-kitab, bacaan-bacaan. Habis tengok benda lain. Ini dikata kupon nikmat. Kaki begitu juga Allah beri sihat. Tapi tak pernah pun sampai rumah Allah. Ya, kalau mari pun jarang-jarang, kadang-kadang. Sepatutnya kena mari semua. Bila kena mari semua? Sekurang-kurangnya 5 waktu saya semalam. Tak, bersesuaian dengan laungan azan. Hayya 'alas salah, mari sembahyang. 5 waktu tu. 5 waktu tu. Tuan-tuan, lebih kurang 10 minit, 15 minit. Mari waktu tu. Batu betul baranglah. Ke bumi Allah Taala ni luas, carilah rezekimu. Ini pun antara tanda orang bersyukur. Mari gunakan kaki tadi. Selagi mana? Selagi Allah beri kekuatan. Bila Allah Ta'ala tarik tadi, jadilah bekok kaki gauk dah. Gauk pula berpanjangan. Tak ada obat orang kata. Makan macam-macam obat. Tak baik-baik. Sehingga sampai ketika dan bagainya, maka apabila hilang dah nikmat kaki memijak, kaki melangkah, maka tak ada ambil dah. Tak ada ambil dah. Duduk di rumah lah jawab dia kan. Sebab itu
masih lagi Allah Ta'ala beri kaki dapat mijak, dapat melangkah, maka gunakan nikmat ini ke rumah Allah terutama. Ke majlis ilmu. Gitu dia, ya. InsyaAllah, maka ditambahlah, dia beri kekuatan tadi. Dan sama juga telinga, mata dan seumpamanya lagi, ya. Jadi senang ceritanya semua nikmat itu kita kembali kepada Allah dan arti-kata ketaatan dan kepatuhan. Barulah betul, baru sesuai jadi hamba yang bersyukur dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita ulang pula sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim. Dua dah. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ulang balik. Ar-Rahmanir Rahim ni maksud yang samalah, yang Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka ketika itu melapaskan kalimah yang mulia ini, hendaklah kita menghadirkan di dalam hati kita sikap kasih dan sayang Allah agar jelas di hadapan kita betapa penyayangnya Allah itu. Dia beri ulangan dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, diulang pula untuk kali kedua. Mata untuk kali kedua ni kata pengarang kitab, maka bagaimana disuruh kita fokuskan di samping kita memahami, kita menghayati, mendatangkan maksud, maka kita datang pula yang dikata apa? Sikap kita ni atau menghadirkan dalam hati kita ni sikap kasih sayang Allah SWT yang jelas di hadapan kita betapa penyayangnya Allah itu. Ar-Rahman yang dikatakan pemurah. Pemurah itu maksudnya apa dia? Maksudnya Allah SWT ni dia jadi makhluk, dia jadikan manusia terutamanya, dia siap sedia berlaku-laku keperluan manusia ni. Tak ada lah Allah ni dia jadi makhluk, dia buat manusia ni, lepas tu urusanmu, keperluanmu, kamu buat sendiri, tak ada. Allah bertanggungjawab. Allah mempunyai sifat penyayang yang seluas-luasnya, tidak ada banding tolaknya. Pasal apa? Tadi Allah Ta'ala ciptakan manusia terutamanya atau makhluk-makhluk lain, sediakan sekali pakej keperluan manusia itu. Apa dia tu tak? Apa yang kita nikmati hari ni? Manusia nak minum air, Allah jadikan air. Air pula berbagai-bagai. Manusia ada cita-cita nak makan apa? Nak minum air apa? Air kopi. Allah jadikan pokok kopi. Pokok anda rasa nak minum air teh, Allah jadikan pokok teh. Nak Milo jadi koko. Samalah semua minuman-minuman tu. Allah daklah jadi manusia, mu nak minum, mu cari sendiri, mu buat sendiri. Allah sediakan sekali dan tak. Cuma kita adun saja. Kita adunkan adunan yang Allah Ta'ala sediakan. Tadilah biji kopi, biji Milo, teh, tanah pokok teh, kita adun dengan gula Allah Ta'ala sediakan sekali pun tebu. Air dah sepasti dah. Bukan setakat satu air, 7 jenis air bersih. Air yang suci dikenali sebagai air mutlak. Suci lagi menyucikan. Ambil lah. Muat lagu mana? Lagi lah. Mu nak tapih ke, nak benda ke, ambil. Adunan, aku sediakan tadi. Mu adun je. Kopi, pokok kopi ada. Gula, pokok tebu ada. Mu ambil air aku. Kita kucar je tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni, baru cerita sebut pasal air pun. Makan begitu juga, berbagai-bagai makan. Rotinya, nasinya. Air tak? Mi-nya, ambil lagi. Habislah. Allah Ta'ala sediakan belakang. Tanah pokok padi, Allah sediakan pokok padi. Gandum. Adun saja, maka jadilah. Begitu juga binatang-binatang. Kamu ada cita rasa nak makan lembu, Allah jadikan lembu. Mu ada rasa nak makan kambing, Allah jadikan kambing. Bela je, biak saja, maka mu sebelih, mu makan. Allahu Akbar. Ini dia kata kasih sayangnya Allah, pemurah Allah Ta'ala. Dan betul, sayang Allah Ta'ala kepada manusia. Maknanya dia tak jadi saja manusia, dia siapkan pakej-pakej keperluan tadi. Ini dia Allah SWT.
Malah luah kasih sayang Allah Ta'ala ini bukan hanya kepada orang yang taat sahaja. Inilah kata Ar-Rahman Allah ni. Allah yang Maha Pemurah, tuan-tuan. Dia tak beri kepada orang yang dikasih saja, orang yang disayang saja. Maksudnya orang yang beriman, orang yang taat, orang yang patuh saja tak. Adapun selain daripada itu Allah beri juga. Sebab itu tak pelik. Orang bukan Islam, orang kafir dapat makan, dapat minum sebagaimana kita makan, kita minum. Tak? Segar bugur, bonyeh perut. Bermacam-macam nikmat awak dia makan tu. Berbagai-bagai Allah Ta'ala sedia, dia ambil, dia dapat makan juga sebagaimana orang Islam, orang yang taat, orang yang patuh. Dan samalah juga dengan arti kata nikmat-nikmat dunia hari ni, menghimpun kekayaan, harta benda, rumah, kenderaan, apa dia, tanah, tuan-tuan. Adakah orang yang taat kepada Allah Ta'ala saja yang memiliki semua ini? Tak. Orang bukan yang orang yang tak taat pun, orang yang kafir juga tuan-tuan dapat. Dah. Sebab itu kita jangan melihat dari sudut apa. Aku tak sembahyang, aku boleh makan kok. Aku tak minum apa ni, aku tak taat pada Allah, aku boleh minum juga. Tengok tu. Dah. Ramai orang tak sembahyang tu kaya-kaya. Jangan. Sebab ini sifat Allah Ar-Rahman, Pemurah. Dia beri belaka. Bukan mu saya, nu bapak kafir nu. Nu bapak tak taat pada Allah ni. Tunggal langgar dengan apa ni, maksiat, dosa dan sebagainya, Allah beri. Tak, beri belaka. Tak. Dan kita tak dapat lagi mana? Kita orang Islam ni tak dapat. Maksudnya kita ni orang kata bagaimana orang kafir juga dalam erti kata dok semayang, dok lakukan ketaatan, kaya raya, mempunyai tanah berkereka, kenderaan mewah, apa lagi? Kekayaan yang dimiliki sebagaimana orang kafir. Aku dapat juga tu. Ingat, dapatmu orang Islam dalam sedemikian rupa disebut apa dia? Pemberian Allah dalam bentuk istidraj. Orang kafir tu lah lagilah. Ni orang Islam ni. Orang Islam ingat, itu kalimah istidraj. Maksudnya Allah beri tapi dalam keadaan hina. Allah beri dalam keadaan paksa. Allah beri dalam keadaan, kalau bahasa kita kata, beri dalam keadaan nak marah. Beri dalam keadaan nak marah ni ibaratnya ngasar. Dapat juga tapi dalam keadaan marah dalam keadaan ngasar. Ibarat agak, mari aku nak beri ni. Sampai dekat capak. Capak itu. Dapat tak? Dapat. Tapi dalam bentuk kehinaan. Dalam bentuk campakkan. Kena ingat tuan-tuan. Sebab ada di luar sana. Aku tak sembahyang, kenyang bro. Aku tak sembahyang, kaya-kaya. Gambar lagu ni tuan-tuan. Dibanding orang kafir dan sebagainya. Ingat, dalam Islam disebut orang Islam, orang beriman sepatutnya dia kena keluar daripada ni. Kena ingat kekayaanmu, kesenanganmu dalam bentuk istidraj. Allah beri dalam keadaan hina, benci, atau beri dalam keadaan tak suka padamu. Dah tuan-tuan. Baik. Kemudian dikata apa? Kerana dengan demikian akan lahirlah di hati kita rasa pengharapan kepadanya, dan dari sini akan berkobar-kobarlah rasa untuk mengagungkannya. Dengan apa ni, rasa syukur juga di situ. Kenapa? Kita ingat tadi, Allah beri, Allah ciptakan kita dengan kesempurnaan ini, hidup atas muka bumi ini. Kemudian Allah sediakan keperluan-keperluan kita dalam kata-kata, tak kira lah mu ni taat, mu semayang, mu tak semayang, mu semayang kadang-kadang tak semayang, sama je, mu boleh makan, mu boleh minum, mu boleh tidur lena pun, tak, mu boleh menghimpun kekayaan, banyak mana mu nak himpun, mu himpun lah. Tuan-tuan, ya. Baik. Tetapi Ar-Rahim, Ar-Rahim itu maksudnya mengasihani. Mengasihani ini untuk orang Islam yang beriman sahaja. Bila dapat ni, start dia mati. Ar-Rahim ni untuk orang yang pertamanya Islam, yang beriman kepada Allah, yang taat akan Allah, diberi yang dikatakan Ar-Rahim, mengasihani Allah Ta'ala, kasih sayang Allah
selepas dia menempuhi kematian. Bila mati dia dapat. Dah ada pun hak lain tu tadi tu. Ya, hak ingkar, hak lawan Tuhan, dak ikut erti perintah Allah, hak kafir dan sebagainya, stop, tak dapat dah. Dunia saja dapat. Itu dia dah, stop dah, tak boleh dah, hak mu dunia je. Tapi akhirat, hanya orang yang beriman kepada aku sahaja. Maksudnya nikmat-nikmat dalam bentuk apa dia? Perkara ghaibiyah, perkara sam'iyah, iaitu nikmat dalam bentuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang yang beriman saja. Ada orang kafir tak ada dah. Orang yang taat kepada Allah tak ada. Dunia je. Sebab itu bagi orang kafir dia kata dunia adalah surga bagi dia. Tak. Dunia bagi dia surga. Dia boleh buat belaka. Langgar lagi lah. Walaupun kadang-kadang dalam agama dia pun larang. Kadang-kadang larang agama dia. Tapi langgar semacam je. Apa dia contoh minaruk larang. Semua agama larang. Tapi longgang je. Dia langgar je. Ini orang kafir sebab bagi dia tidak ada persempadanan dah. Untuk dia dunia ni surga bagi dia. Dia berjudi, dia berzina, dia minum arak dan sebagainya. Allah lagi. Ini dunia bagi. Ada pun orang Islam tak? Dunia adalah penjara bagi kita. Ada hak-hak, ada perkara-perkara yang halal, tapi dalam halal itu ada haram. Dia ada border dia. Bukan semua makanan disebut Allah Ta'ala sediakan berbagai makanan. Makanlah kamu. Tapi ingat dalam makanan itu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Ada orang kafir halal berlaku. Halal berlaku, tak kira lah. Binatang macam ada makanan yang halal, binatang yang halal makanlah. Tapi ingat dalam makanan binatang yang halal itu bagimu ada yang haram. Ini kita border-border bagi orang Islam ni. Dia ada persimpangan, dia ada halangan. Sebab itu dunia ni bukan surga bagi kita. Dah ingat. Di ibarat macam penjara, kata ulama tasawuf, kita ni ibarat penjara. Ada nikmat-nikmat yang boleh kita kecapi, nikmat-nikmat yang kita boleh gunakan, tapi dalam nikmat-nikmat itu kita kena berhati-hati sebab ada haram dan juga halal. Baik, jadi disambung lagi nikmat itu dalam bentuk kasih sayang Allah tadi, Ar-Rahim. Inilah disebut ni. Nikmat-nikmat dalam kubur dah apa dah. Dengan curah kuburnya, dijauhkan azab kuburnya, apa dia? Apa lagi tak? Diluaskan akan kuburnya. Ini. Dengan apa? Dengan ketaatan hak dia lakukan masa atas bumi ini. Dia sembahyang tak tinggal, dia baca Quran tak tinggal, dia sedekah tak tinggal, maka Allah beri dah pahala sedikit dulu. Untuk apa? Untuk mensejahterakan dia. Dulu transit pertama, iaitu dalam kubur. Dipanggil alam barzakh. Dan ingatlah orang yang menempuh alam barzakh dalam keadaan sejahtera dah. Kuburnya yang luas, kuburnya yang cerah, tiada himpitan kubur, maka insya-Allah perjalanannya adalah mudah, perjalanannya dalam keadaan bahagia. Terus di mahsyar dimudahkan Allah. Bagai-bagai daripada syafaat dan sebagainya. Sehinggalah selamat di tiang sirat, timbangan mizan yang penuh dengan kebaikan. Seterusnya dia akan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia ni? Untuk orang yang Islam, yang beriman kepada Allah, disebut khas untuknya iaitu sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dua benda yang berbeza itu. Dia kata Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kita dah terang dah tentang. Maka inilah yang sepuluhnya kita ada, apabila kita baca, kita mendatangkan maksud dan pengertian yang cukup luas. Dan kata Ar-Rahmanur Rahim, Dari sini juga akan timbul tadi perasaan takut kepada zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tadi. Takut antaranya nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, kita tidak gunakan. Dengan apa? Guna yang sepatutnya, maksudnya kembali kepada Allah tadilah dalam ketaatan tadi. Sebab apa? Setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri ni akan disoal, akan ditanya. Kita semua tahu kan? Allah Ta'ala tanya tentang nikmat-nikmat. Antaranya umur yang panjang. Aku beri umur yang panjang, mu habis mas, mana ke umurmu? Apa beri kesihatan yang panjang ni, mana habis kesihatanmu? Masa yang aku beri ni, masa ni mana habismu? Tak? Begitu juga dengan rezeki yang aku beri ni. Rezeki yang aku beri kepadamu ni, tanya daripada datang mana, mu ambil daripada mana, lepas tu mu habis pula ke mana.
Ini yang kita tahu semua. Apa ni tuan-tuan akan tanya belaka. Ini dia kata nikmat lah tu. Nikmat sihat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat masa, nikmat kesihatan tadi. Ini semua nikmat ni. Allah akan tanya di akhirat besok. Bagaimana kamu gunakan. Itu dia. Umur panjang. Panjang umur. Banyak mana masa tu. Berapa tahun beribadah kepada Allah. Beribadah kepada aku dengan umur aku beri. Mungkin 40, 50, 60 sampai 100. Kali darat lah. Silap-silap. Kali-kali darat-darat. Bagi dan sebagainya tuan-tuan. Jadi dia. Banyaknya. Banyak ala tidur. Tidur tu banyak. Ibadah kepada Allah sikit je. Ini hak biasa orang kira itulah. Banyak tidur. Banyak berehat. Gitu ya. Baik. Jadi apabila kita pasal masa dia tak, nikmat masa ni ataupun umur yang panjang, maka semua orang akan gagal dalam arti kata menyempurnakan masa atau waktu ataupun yang dikatakan umur yang panjang. Semua orang kata menyesal belaka. Semua orang tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saja, malah orang cakap pun. Yang orang sedang bercakap pun akan menyesal juga esok. Dah ulama sebut. Terutamanya melihat apa? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi kepada hamba yang betul-betul menggunakan masa yang dikatakan umur masa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tingkatan nikmat ni dalam bentuk syurga ni Allah cukup orang kata orang kata ni iri hati. Iri hati maksudnya Allah kalau aku buat agak dulu kok maka aku sama dengan dia. Kalau aku buat tingkatkan lagi kok lebih tinggi lagi darjat aku, syurga yang aku boleh dapat. Macam tu ya. Sebab apa? Dia tak gunakan masa yang sebaik. Sebab itu dia kata orang yang menempuh alam akhirat ni memula alam roh, alam arwah, alam barzah, dia dah nampak dah. Dia nampak dah makna penyesalan dia. Waktu atau masa sihat dia umur yang panjang. Sebab itu dia sebut semua orang nak minta balik kembali semula ke dunia. Bila nak mati dah, bila nak mati tu minta dah. Minta tangguh dah dengan malaikat. Tak tangguhlah sekejap aku nak beribadah dah ni. Sebab dia nampak dah tu. Tengok belah kanan dosa pahala sikit. Tengok belah kiri belah Allah dosa banyak menimbung. Lepas tu dia tengok pula pahala-pahala cek ni. Amalan-amalan cek ni, pahala yang betul besar. Pahala juga besar tuan-tuan. Dengan kalimah subhanallah pun. Alhamdulillah, Allahu akbar sebut sekali je tu. Besarlah sekira lah. Esok ni tengok Allah berilah masa aku nak sebutlah. Sekarang sekali subhanallah ke alhamdulillah ke Allah akbar. Begitu juga nilai orang sembahyang sunat 2 rakaat. Dia nampak dah masa tu. Sebab tu dia kata pahala ketika mana orang nak mati ni dia tengok suatu yang besar dalam suatu ibadah yang sunat, ibadah sunat tapi pahala cukup besar. Lepas tu dia nak tangguh tu, minta tangguhkan sebentar sekadar orang sembahyang 2 rakaat. Dia minta tangguh dah. Siapa ni? Semua orang termasuk kita, termasuklah hamba tuan-tuan yang bercakap. Semua orang kata nak semula, nak buat semula tapi tak ada masa dah. Sebab orang kata tempoh masa tak ada dah. Dia kata ajar tu dah. Sebab tu disebut tentang masa ini begitu. Dia sebut dia kata hingga Allah Taala bersumpah wal as demi masa. Disebut innal insana lafi khus sungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Memang tu rugi belaka. Cuma dia keluarkan orang yang tak rugi ni dia disebut illal ladzina amanu tamu, kecuali orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat dan beramal soleh. Ini orang yang keluar daripada orang yang rugi tadi. Tak kira lah dia pangkat lagu mana pun. Sebesar-besar pangkat, sekecil pangkat. Sehebat-hebat mana ataupun serendah-rendah mana manusia tu tak. Rupa parah dan sebagainya semua rugi belaka. Tapi Allah keluarkan orang yang rugi ni, pertama disebut amanu yang beriman kepada Allah. Kemudian ikut wa amilus solihat, beramal soleh. Dan seterusnya wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Mereka ini memesan-mesan perkara kebenaran dan memesan-mesan kepada kesabaran. Orang ni orang tak rugi. Jadi balik kepada amanu, beriman. Lepas tu beramal soleh. Ni mari dengar, mari yang berjemaah, amal soleh tu. Tapi tak jadi amal soleh itu kalau tanpa ilmu. Itu masalah dia. Kena mari nuntut ilmu dulu.
Sebab sahnya amal itu melalui ilmu. Nah, kalau tak berilmu amal saja, maka sia-sia. Sebab tu penting ambil ilmu, duduk baris ilmu. Tuan-tuan. Baik. Okey, oleh kerana masa dah sampai dah, kita tawakul di sini dulu. Ya, mudah-mudahan sikit sebanyak porsi ilmu kita malam ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita amal dan kita sampaikan. Wallahu alam, mohon maaf kesilapan kasaran, teguris ada pun yang baik itu datang pada Allah. Yang lemah kepada saya sendiri, nama hakikat kepada Allah Taala sekali. Sudah tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.